Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Video tahsin suratul Mulk ayat yang keempat. Jom sama-sama kita tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kita tengok satu persatu huruf tha. Huruf tha makhrajnya hujung lidah sentuh pada hujung gigi kacim atas, keluarkan sedikit daripada sempadan gigi. Thu nipis, muncungkan kerana baris depan. Yang sama makhraj dengan tha adalah zal dan dha. Ingat, tiga huruf yang bila kita sebut kita kena keluarkan sedikit hujung lidah. Tiga huruf tadi, tha, za dan dha. Sini tha keluarkan, thu. Kemudian masuk pada mim sabdu. Thum. Okay, thu tu pastikan satu harakat sahaja. Jangan jadi isba'. Apa dia isba'? Dia memanjang, dia terpanjang lebih daripada satu harakat. Ini biasanya berlaku kerana orang tu nak buat lagu. Biasanya berlaku. Contoh, thumma rji'il thum. Itu dah terpanjang. Thum. Sepatutnya thu tu satu harakat sahaja. Thum. Cukup. Okey. Kemudian mim sabdu gunnah yang paling sempurna dua harakat. Dalam maratibul gunnah, martabat gunnah dia ada 4. Yang ranking number 1 adalah nun sabdu dan mim sabdu. Akmal. Paling sempurna dengungnya. Dua harakat. Panjangkan dengung dua harakat. Thummaru. Kemudian ma nipis, ra tebal. Jangan ma thummar. Jadi ma tak. Ma istifal, nipiskan ma. Pastikan jangan terpengaruh dengan ketebalan ra. Ra ni tebal lah. Kerana ra mati sebelumnya berbaris atas, maka ra itu ditebalkan. Ra tafkhim. Tetapi huruf sebelum ra tebal adalah mim. Jadi mim adalah huruf nipis, nipiskan. Jangan terikut jadi tebal juga. Maru. Tak nak mar. Thummaru. Itu tebal. Thummaru. Ma. Buka sikit suara. Ma. Bukaan bibir sederhana. Jangan ma. Jangan ngangah macam mulut buaya. Ma. Sikit sahaja. Sederhana. Kemudian ma pun satu harakat. Jangan maru. Jangan terpanjang. Kemudian masuk ra tebalkan. Okey. Makhraj dia belakang hujung lidah sentuh pada gusi atas. Kemudian ra tafkhim. Bila sebut tebal, maknanya ada peranan belakang lidah. Peranan pangkal lidah. Pangkal lidah itu terangkat. Asalnya macam ni. Bila nak tebalkan bunyi ra dia naik. Maru. Bila naik pangkal lidah automatik ra itu jadi suara itu tertolak ke atas dan keluar itu meninggi tebal. Jadi ra tebal. Maru. Adakah perlu muncung? Tidak perlu muncung. Okey, kerana kena faham yang menebalkan bunyi huruf-huruf tebal ni adalah kerana terangkatnya pangkal lidah tadi. Maknanya peranan di dalam mulut kita. Bukan peranan bibir. Bukannya sebab muncung itu jadi bunyi tebal. Tidak. Okey, ingat pergerakan bibir ini hanya merujuk kepada baris sahaja. Okey, jika baris atas ra. Buka. Huruf nipis ke huruf tebal ke sama, bukaan yang sederhana. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Kha kan tebal, sama je. Ha nipis, kha, sama. Bukannya bila huruf tebal kena kho, tidak. Ro, tidak. Ra, begitu sahaja. Bila baris depan baru muncul. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, sama je semua. Okey, kemudian bila baris bawah gerakkan bibir ke bawah. I, bi, ti, si, ji, hi,
khi, hatta huruf yang tebal pun gerakkan bibir ke bawah. Jangan khui, jangan muncung baru ke bawah. Okey? Ingat bermaknanya bila baris depan hanya hak untuk bila muncung hanya hak untuk dhammah ataupun waw. Ingat tiga keadaan yang kita boleh muncung. Ingat semua huruf yang berbaris depan itu yang pertama. Kemudian yang kedua huruf waw dalam keadaan apa pun. Wawi, wu, au, muncung semua. Kemudian yang ketiga ismam pada surah Yusuf dan waqaf ismam lah. Itu yang tak selalu diamalkan. Okey, jadi begitulah maknanya ismam pun asalnya daripada baris depan kan. Okey, maknanya bila dhammah ataupun waw sahaja yang kita boleh muncungkan bibir. Itu yang nak kena jelas. Bukannya nak tebalkan bunyi ra, kita kena muncung. Kalau kita muncung pada ra untuk tebalkan ra, kononnya nanti bunyi itu akan bercampur dengan baris depan. Contoh summaru. Kan bunyi macam nak ke arah baris depan. Okey, itu adalah bunyi tebal yang palsu. Okey, bukan bunyi tebal yang original. Itu dia buat-buat. Maru. Tidak. Maru. Beza maru dengan maru. Tebal tanpa muncung kerana tidak ada kena-mengena langsung dengan pergerakan bibir. Kemudian ra dia ada sifat takrir, getaran. Ra. Getaran itu satu kali getaran sahaja. Okey. Kemudian dari sudut suara dia ada sifat tawassu. Bermakna suara itu bila mati tak boleh terlalu tahan suara, tak boleh terlalu lepas suara. Jadi dia terlepas sedikit. Ingat tawassut ni mudah sahaja, suara itu terlepas sedikit. Kalau syiddah tertahan suara, kalau tawassut terlepas sedikit suara, kalau rakhawah lepas lebih sikit daripada tawassut suara itu. Okey, macam tu senang faham. Jadi ra ini bersifat dengan tawassut, pertengahan, pengaliran suaranya pertengahan. Jadi tak boleh kita baca ra mati ini dengan putuskan suara pada ra. Contoh summarji'il, kita sentak pada ra, tak boleh. Jadi dia kena ada sikit. Summarji'il. Okey, kena ada suara mengalir sedikit. Di samping itu jaga sukun ra. Jaga tanda mati ra. Kena matikan betul-betul, kemaskan, kawal dia supaya bunyi itu tidak longgar. Contoh bunyi longgar marji'il, itu longgar. Ataupun dia jadi terlebih leret, terlebih mengalir. Marji'il, itu dah jadi rakhawah. Sedangkan di tawassut tidak mengalir sampai macam tu, sikit sahaja. Marji'il, begitu. Tawassut dan kemaskan dia punya bunyi mati, sukun ra tu. Jangan longgar. Kena jelas. Marji, begitu. Kemudian jim, makhrajnya tengah lidah sentuh pada tengah lelangit. Jajiju, jangan muncung pada jim. Ada habit orang kita suka muncung pada jim. Satu lagi shin, suka muncung juga. Shashishu, jajiju, tak perlu. Terus gerak ke bawah ji, marji, macam tu. Tidak ada. Satu lagi jim ini tidak ada angin. Maksudnya dia jahrun, nafas ataupun angin itu tersekat. Dia tidak ada bunyi angin. Cha, ci, cu, itu bunyi angin terlepas. Jim tak ada. Jim tak ada angin tu. Jajiju, clear. Marji, ji, bukan ci, itu angin. Okey. Ji'il basara. Ji vokal I, rai pun vokal I, pastikan betul-betul bunyi vokal I. Rai, terus ke bawah. Rai. Jangan ai, jangan ambil atas ke bawah. Ai. Ji'ai, bukan. Ataupun ji'ai, tebal. Pastikan rai nipis dan bunyi baris bawah vokal I betul-betul. Ji'il basara. Jangan ail, tak nak. Ji'il, tak nak. Ji'il basara. Lam mati ada tawassut juga. Maknanya suara kena mengalir sedikit, tak putus suara. Ji'il basara, itu putus. Ji'il ba, tak nak. Ji'il ba, mengalir sedikit. Kemudian ba nipis, sad dan ra tebal. Pastikan jangan terpengaruh. Ba, sa, ra. Basara. Okey. Jangan basara.
Bo. Jangan ba. Kena ba, jangan ba. Ba, so, ro. Ji'il basara. Basara. Bukan basara. Ba tu pastikan jangan terikut tebal sad. Nipis ba, so. Ba, so. Okey. Kemudian huruf sad, makhrajnya hujung lidah sentuh pada di antara gigi bawah dan gigi atas. So. Ataupun ada juga yang mengatakan hujung lidah sentuh pada belakang gigi bawah. Dua pendapat. Jadi sad ini huruf yang tebal. Isti'la, pangkal lidah terangkat. Kemudian dia juga itbaq, tengah lidah pun terangkat. Jadi bunyi sad ini lebih super duper tebal lah. Sa. Dia tak boleh bunyi sa, bunyi terbuka. Kerana sad tebal dan tertutup. Isti'la tu maksudnya tebal lah. Kita faham, ataupun tinggi. Itbaq tu tertutup bunyi tu. Maknanya suara kita dalam mulut ni sempit. Kerana sebahagian besar lidah kita dah terangkat. Menyempit, menghimpit suara kita dalam mulut. Mengepung suara kita dalam mulut. So. Ibarat kita kalau kita makan nasi, kemudian kita bercakap semasa nasi itu ada dalam mulut. Bagaimana bunyi dia? Oh, nak cakap kan? Bunyinya macam tu, bunyi penuh. Begitulah perumpamaan huruf sad ataupun huruf itbaq yang lain. Sad, dad, ta, dha, 4 huruf yang bersifat dengan itbaq. Ingat bila 4 huruf, bila sifat itu bersifat, huruf itu bersifat dengan itbaq. Ingat bila huruf itu bersifat dengan sifat itbaq, automatik dia bersifat dengan isti'la. Ingat begitu. Maknanya sad, dad, ta, dha, itbaq dan isti'la. Jadi 4 huruf ini semuanya super duper tebal. Sa kena bunyi sempit, kepung suara. Sa tak boleh bunyi sa. Basara, basa terbuka. Baso, kena kepung suara tanpa memunculkan bibir. Baso, bukan. Basa, sa. Kemudian sad dia ada sifat safir, desiran bunyi. Bunyi safir mesti kuat dan jelas. Jangan tenggelam. Basa, basara. Kemudian ra tebal juga. Tafkhim, pangkal lidah terangkat. Tetapi tengah lidah tak terangkat. Kalau sad tadi tengah lidah terangkat sebab itbaq. Ra tak ada sifat itbaq. Jadi tengah lidah tak terangkat. Tengah lidah terletak sahaja. Bila tengah lidah terletak, bunyi ra itu tebal tetapi terbuka sedikit. Ra dia tak boleh bunyi ro. Dia kena bunyi ra terbuka sedikit. So, ra beza. So, ra. Basara kena ada beza sikit lah. Sad lebih tebal berbanding ra. Kemudian satu-satu kena sebut. Basaraka, satu harakat. Ingat setiap huruf yang berbaris dia ada harakatnya, iaitu satu harakat. Satu harakat itu pun kita kena itmamkan, sempurnakan. Itmamul harakat. Jangan ada ikhtilas. Ikhtilas ini kita sebut dengan laju ataupun setengah harakat. Sepatutnya satu harakat ba, tapi kita sebut ba. Sepatutnya sa, satu harakat tapi kita sebut sa. Contoh kalau bacaan laju, Summaru ji'il basara karu. Sa tu kita terlaju. Bila terlaju dia jadi tak sempurna satu harakat. Jadi setiap huruf, bila huruf itu berbaris dan dia duduk bersebelahan, berjiran, berturut-turut 3 kali atau ke atas, 3 huruf atau ke atas, ba ini 1 huruf, kemudian 2, sad, ra 3, kaf 4. Dah jadi 4 huruf yang hidup duduk sebelah-sebelah ni. Jadi bila dia berbaris duduk sebelah-sebelah tanpa ada pisah antara mat, huruf mat ke atau apa-apa, ataupun huruf mati ke, dia hidup semua 3 huruf atau ke atas, maka kena jaga imbangan harakat ataupun sukatan harakat. Setiap huruf tu 1 harakat. Jadi senang ceritanya, slow sikit lah. Basaraka, satu-satu sebut. Jangan rushing, jangan gelojoh. Okey. Basaraka ra. Kemudian ka nipis. Ra tebal, ka nipis, masuk ra tebal balik. Okey. Ka nipis. Jangan kor, jangan. Karra. Kemudian masuk ra terus tebal. Ka tadi nipis, masuk ra terus tebal. Contoh slow motion dia. Jangan. Karra.
Jangan nipis dulu baru tebal. Terus tebal masuk ra tu. Karra. Itu slow motion. Tapi kalau laju dia karra. Terus tebal. Kemudian ra dia ada syaddah, dia ada tasydid, dia ada sabdu. Jadi bila dia ada sabdu di dalam matan jazariyah menyebut apa dia, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Maknanya sembunyikan getaran ra ketika dia bersabdu. Sembunyikan itu maksudnya apa? Maksudnya jangan berlebihan. Karrataini itu ra yang berlebihan getarannya. Itu kita panggil ra yang fasadur ra, ra yang rosak. Tidak fasih bunyi. Karratai, getarannya melebihi satu kali. Ikutlah dia satu kali getaran macam tu. Ada yang kira satu kali getaran macam ni. Ada yang kira satu, dua. Itu yang sebut dua kali getaran. Janji tak lebih daripada dua. Kalau sebut tiga, empat, maka dia dah bunyi ra yang rosak. Karra. Tidak. Bukannya bila ra itu bersabdu bermakna sifat takrir ini jadi double. Kerana dia mengatakan ra itu ada dua huruf. Kan ra ini bersabdu. Bila bersabdu, dia ada dua huruf lah kan. Tapi untuk sifat, dia tidak berlaku double. Kerana dia sudah idgham. Dia sudah masuk dah pada ra yang kedua. Jadi, getarannya sama. Takrirnya sama sahaja. Satu kali getaran juga. Walaupun dia bersabdu ataupun tidak. Karra. Karra. Cukup. Okey. Jangan karra. Getarannya berlebihan. Okey. Satu lagi jangan putus suara. Karrataini. Jangan. Kerana ra bersifat dengan suaranya tawassu. Ingat. Karra. Ra tebal. Karrataini. Kemudian ta. Jangan bunyi ta. Ta. Kerana apa? Kerana ta itu sifatnya memang ada angin yang terlepas. Tetapi masa kita sebut ta dah ada dah angin dalam tu sikit. Sebab dia bila dia berbaris huruf ta ni, kita nak kesan angin dia tu susah. Nak kenal pasti susah. Kerana dia ada baris, kerana dia ada bunyi tu ta. Tapi bila dia mati nampaklah sikit at. Walaupun nampak tapi lemah. Okey? Ta cukup. Jangan ca. Kalau kita tambah angin lagi ca, maka sifat angin pada ta sudah overdose. Berlebihan sifatnya. Jangan berlebihan. Ta cukup. Ta macam biasalah maknanya. Okey? Kemudian ya mati sebelumnya baris atas. Maka ada sifat lin di sini. Yang perlu kita jaga, yang pertama sekali huruf ta itu nipis dan cukupkan satu harakat. Satu harakat. Karrataini. Macam mana satu harakat? Ta, hai, ta, hai, tai, tai. Macam mana kalau setengah harakat ataupun ikhtilas yang kita tak nak? Dia baca ta, hai, tai, tai. Sepatutnya tai. Tapi dia baca tai. Karrataini. Itu ikhtilas. Tak nak baca macam tu. Setiap harakat ada satu. Setiap huruf yang berbaris ada satu harakat. Satu harakat tu kena sempurnakan. Karrataini. Begitu. Jangan karrataini. Itu benda kecil-kecil je. Tapi itulah tahsin kan. Kita nak baiki walaupun sekecil-kecil. Perkara kita nak cantikkan. Okey. Karrataini. Macam tu. Jangan karratai. Tai. Laju sangat. Dan jangan cai. Tak nak ca. Karrataini. Kemudian ya. Masuk betul-betul ya. Masuk makhraj ya. Tengah lidah naik betul-betul. Naik ke tengah langit. Ya. Tai. Masuk betul-betul makhraj ya. Jangan tai ni. Tai ni. Itu tak masuk sangat. Tai ni. Baru masuk. Kemudian ya mati dia ada sifat rakhawah. Suara itu berlari. Suara itu mengalir. Semasa ya mati suara itu mengalir. Maknanya tidak terputus. Melirit suara. Karrataini. Panjangkan bunyi ya. Semasa panjangkan bunyi ya. Semasa sukun dia lah. Okey. Pegang dulu huruf ya. Habiskan dulu bunyi huruf ya. Baru masuk ni. Taini. Taini. Jangan. Taini. Jangan pegang sekejap sangat. Taini. Begitu. Okey. Taini yang qalib. Kemudian ya ni satu harakat nipis. Okey, ya dulu, kemudian dengung. Nun mati jumpa qaf.
Dengung yang tebal, ikhfa yang tafkhim, kerana nun mati bertemu dengan qaf. Qaf ini huruf tebal. Bila jumpa dengan huruf tebal, maka bunyi dengung kena tebal. Bagaimana praktikal bunyi dengung tebal? Lidah kita kena naikkan. Pangkal lidah naik. Yang naikkan pangkal lidah. Kalau tak naik pangkal lidah, dia bunyi yang nipis. Kalau naik pangkal lidah, yang tebal. Suara itu terangkat tinggi. Maka tebal bunyi keluar tu. Jadi kena tebalkan bunyi dengung. Jangan nipiskan yang qah, yang qah. Itu nipis. Tebalkan yang ada suara naik tinggi, tebal. Tapi ya itu jangan tebal. Okey. Jangan ya, yang karrataini yang ya jadi. Tak nak ya nipis. Kena mahir dalam bezakan antara huruf yang nipis dan huruf yang tebal, kerana di dalam bacaan Al-Quran hampir 80% kita jumpa huruf yang nipis tebal, nipis tebal, nipis tebal. Kalau kita gagal mahir ataupun kita gagal kuasai dan gagal bezakan di antara nipis dan tebal, maka bacaan kita belum berada dalam satu level yang tinggi. Siapa yang dapat bezakan tebal nipis, maka bacaan dia sudah berada dalam level yang lain. Okey, dengar pun cantik, fasih. Jadi kena perhatikan baik-baik nipis tebal. Lagi-lagi dia duduk bersebelahan macam ni lah. Macam basara tadi, duduk sebelah-sebelah. Dia kena asing. Nipis-nipis lah, tebal-tebal lah. Jangan ada terpengaruh. Yang nipis jadi tebal, yang tebal jadi nipis. Okey. Ya, yang macam tu. Okey. Dengung pula, dengung qaf di sisi huruf qaf. Okey, pangkal lidah naik yang, dan 100% suara itu naik ke hidung. Tidak ada suara di mulut. Yang semua 100% ke hidung semasa dengung qaf dan dengung kaf. Ingat, untuk dengung qaf dan dengung kaf, dengungnya 100% suara naik ke hidung. Yang okey. Yang qah, pastikan semua naik ke hidung. Yang ya ada mulut, tidak ada. Dia naik ke hidung semuanya suara kita. Tapi kalau dengung ikhfa yang lain, dia ada dengung di hidung, suara di hidung naik, suara di hidung, dan ada suara kecil di mulut. Tetapi untuk qaf dan kaf, ingat suara dengung 100% ke hidung. Yang qah, begitu. Tebalkan dengung. Okey, kemudian qaf, huruf qaf, makhrajnya pangkal lidah sentuh pada langit lembut dekat-dekat anak tekak. Qa, jangan berangin qa. Huruf qaf tidak ada angin. Kalau bunyi berangin menghampiri bunyi kaf. Kaf ada angin, qaf tidak ada. Qa, maka dia huruf yang sifatnya isti'la, tebal juga. Pangkal lidah terangkat. Qa, dan dia infitah. Okey? Isti'la ada 7 huruf. Dan dalam 7 huruf itu ada isti'la yang bersifat dengan itbaq, 4 huruf tadi. Sad, dad, ta, dha. Jadi baki lagi 3 huruf, qaf, ghain dan kha, isti'la juga. Tapi dia infitah. Lawan kepada itbaq tadi. Okey? Maknanya itbaq tu tertutup, infitah terbuka. Itbaq tu tadi tengah lidah naik, infitah tengah lidah terletak. Itbaq tengah lidah naik sebab itu bunyinya sempit. Infitah tengah lidah terletak tak naik sebab itu bunyinya terbuka. Macam tu. Jadi bunyi qa, tak boleh bunyi qo. Itu bunyi kepung, tak jadilah. Tak kenalah dengan sifatnya. Jadi tebal dan terbuka. Qa. Okey. Yang qalib ilaika, liba. Lantunan ba ringan. Bi iba. Jangan putuskan suara. Yang qalib ilaika, ilaika itu putus. Ataupun kita sebut jangan menambah hamzah mati. Okey, kalau kita matikan suara pada hamzah, kita dah menambah hamzah mati. Yang qalib ilaika. Jadi tak bolehlah tambah hamzah mati ataupun putuskan suara. Okey. Yang qalib ilai lib ilaika, macam tu sahaja. Kemudian i kena bunyi i, jangan bunyi i. Jangan bunyi malas. Yang qalib ilaika, tak nak. Kena i, ketat bunyi. Jelas, tahqiqkan. Yang qalib ilaika, kemudian laika, lin, sifat lin.
Macam tadi la kena satu harakat dan nipiskan la, kemudian masuk ya betul-betul, masuk makhraj ya betul-betul, kemudian rakhawah, alirkan suara. Ilaika, ilaika. Jangan ilaika, jangan laju sangat. Dan satu lagi jangan putus suara. Ilaika, ilaika, jangan putus suara pada ya mati. Kerana ya bersifat dengan suaranya mengalir ataupun istilah tajuknya rakhawah. Ingat begitu ilaikal basaru, kalba, kalba, ada tempo sikit lam mati. Kemudian ba, sa tebal, ru pun tebal. Ba macam tadilah, jangan terpengaruh dengan ketebalan sad. Dengan ba sa, ba sa, jangan ba. Tak adalah bo sangat bunyi, tapi dia ba bunyi kedah sikit. Tak nak bunyi macam tu. Nipiskan ba, huruf orang-orang Kedah pun kena nipiskan bunyi ba. Jangan bawa logat Kedah ke dalam bacaan Al-Quran. Baso, 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 ba, so. So tebal. Tebal dan padat. Tebal dan penuh. Tebal dan tertutup. So, sempit. Kita nak keluarkan suara itu sempit rasa. Kerana lidah kita dah menghimpit ke langit. So, begitu. Ru, tebalkan. Ru. Basaru. Okey, ru tebal. Kalau kita sebut guru-guru, guru-guru, itu masih belum tebal. Kalau nak tebal bunyinya guru-guru, guru-guru, berudu, kerusi. Kalau kita sebut berudu, kerusi, guru-guru, itu masih belum tebal. Guru-guru, walaupun dia muncung pun, tapi kalau dia tak naikkan pangkal lidah, maka bunyinya tak jadi tebal juga. Itu buktinya bukan muncung yang menebalkan bunyi huruf. Okey, ada je. Ramai je yang baca ra baris depan dia dah muncung dah. Dia ingat bila dia muncung tu bunyi tebal cantik dah, sedangkan tak jadi lagi. Guru-guru dah muncung dah ni, tapi masih belum tebal. Guru-guru tak jadi lagi. Sepatutnya guru-guru, bukan guru-guru. Okey, jadi muncung sahaja bukannya jadi tebal. Muncung ini hanya alamat untuk baris depan sahaja. Jadi yang menebalkan apa, pangkal lidah kita still naik walaupun kita muncung tu. Dalam masa sama pangkal lidah naik. Sebab itu bunyinya jadi tebal. Guru-guru. Guru-guru. Ini saya muncung tapi saya tak naikkan pangkal lidah. Guru-guru. Tak naik pangkal lidah. Tapi bila muncung naikkan pangkal lidah, bunyinya tebal. Guru-guru. 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 Basaru. Bunyi tebal macam tu. Okey. Kemudian ru ini bagi perhatian lebih sikit kerana ramai yang akan ikhtilas kat sini. Okey. Dia akan tak tahulah kenapa ayat ni mesti kat ru ni ramai yang ikhtilas. Mungkin sebab dia ada macam di pertengahan ayat. Mungkin dia akan baca macam ni. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a. Ru tu tak sempurna. Dia laju. Sepatutnya satu harakat. Basaru kha, ruha, ruha. Ru tu kena muncung betul-betul dulu satu harakat baru pindah ke kha. Jangan laju pada ru kena cukup satu harakat. Kemudian kha tebal dan terbuka macam qaf tadi. Makhraj huruf kha hujung kerongkong. Kha, keluarkan bunyi macam nak keluarkan sesuatu daripada tekak. Kha, jangan khu. Kha tebal dan terbuka, isti'la dan infitah. Kha. Okey. Kalau huruf tebal dan tertutup tadi kita sebut TP lah. Tebal, penuh. P ni penuh. T tebal, P penuh. Ini untuk huruf yang isti'la itbaq. Tapi untuk yang isti'la infitah kita sebutlah TT. Cara nak senang ingatlah. Tebal dan terbuka. Kha, tak boleh bunyi khu. Okey. Khasi'ah. Si bunyi macam bunyi ular tu kena ada jelas. A kena ketat bunyi. Jangan siau. Jangan siau. Okey. Kemudian masuk ke waw, dengungkan. Idgham ma'al gunnah. Masuk ke waw dan dengung bunyinya serentak. Kena muncung salah satu-satunya dengung yang kena muncung pada idgham ma'al gunnah yang bertemu dengan waw. Masa muncung dalam masa yang sama dengung dah mula. Masuk ke waw dan dengung serentak.
bermula memanjang dan berakhir serentak dengung dan muncung itu. Wa, begitu. Dua harakat. Kemudian wa nipis. Wa huwa. Okay, jangan salah satu. Jangan kita off salah satu. Sepatutnya kena rasa di hidung dan di mulut. Jangan kita off hidung. Wa, itu tak ada dengung. Ramai yang bunyi idgham ma'al gunnah pada waw tak naik ke hidung. Khasi'aw wa huwa, itu tak naik ke hidung. Sepatutnya kena on dua-dua. Hidung kena on, mulut kena on. Jangan off hidung, mulut on. Kena dua-dua on. Naik ke hidung juga suara. Bunyi naik suara ke hidung lah, sengau sikit. Wa nipis. Wa huwa. Hu ni tekan sikit. Bezakan. Wa ini satu kalimah, huwa satu kalimah yang lain. Jadi untuk bezakan dan jelaskan bunyi ha baris depan, maka tekan sikitlah, tonjolkan sedikit bunyi ha supaya ha itu tidak tenggelam. Ataupun bunyi ha itu seolah-olah mati. Khasi'an wa bunyi macam tu pula. Sepatutnya khasi'an wa huwa. Maknanya hu tu kena sempurnakan, jelaskan bunyi ha, kemudian sempurnakan bunyi baris depan. Kena muncung lah. Jangan muncung geli-geli. Hu tak cukup. Hu. Wa huwa baru sempurna harakatnya. Baris depan tidak akan sempurna kalau kita tak muncung. Kalau muncung ala kadar hu wa huwa. Bunyi ada beza sikit. Kalau sempurna wa huwa, satu harakat sempurna cantik bunyi. Wa huwa dengan wa huwa beza sikit bunyi kan. Kita nak yang sempurnalah muncung. Okey. Tadi dekat khasi'au terus masuk ke waw, jangan memanjangkan. Terus masuk. Jangan khasi'au jangan panjang. Khasi'au jangan jangan jadi ain. Khasi'au wa huwa hasir. Ha pedas lah, makhrajnya tengah tekak, bunyi pedas. Ha nipis. Si kuat bunyi sin. Sifat safir. Bila sebut sifat safir dia ada 3 huruf. Sin, sad, zai. 3 huruf tu. Dan bila sebut sifat safir kena kuatlah bunyi dia, tak boleh tenggelam. Jangan sebut hasir, itu tenggelam. Hasi, bunyi jelas, bunyi desiran sin, bunyi macam ular. Kemudian hasir, kita mati pada ra jadi man'ariw disukun, ada 3 wajah, 2, 4 atau 6 harakat. Kita ambil 4 harakat, kebiasaan kita. Kemudian tujukan ke mulut. Kerana mat makhrajnya di mulut, al-jawf, rongga halkum dan rongga mulut. Si keluar ke mulut, jangan naik si. Jangan naik ke hidung masa panjangkan 4 harakat. Okey, kemudian ra, kita mati, kita berhenti pada ra, maka ra itu sukun. Maka ra itu nipis kerana sebelumnya ada huruf ya dan sebelum huruf ya berbaris bawah. Maka ra itu tarqiq, nipiskan ra. Hasir. Okey, dan perhatikan, bagi perhatian jangan kita nak nipiskan ra sampai bunyi ra tu hilang. Contoh hasir, hilang bunyi ra. Hasir, tak boleh hilangkan. Biar jelaskan bunyi ra tu di hujung, walaupun dia nipis, bunyi nipis tu kena jelas. Hasir. Getarannya ada minimum. Dan dia nipis, kemudian dia ada tawassuk. Maknanya suara itu kena mengalir sedikit. Kita tak boleh matikan hasir, sentap dia. Kena mengalir sikit suara. Hasir. Suara tu biar tinggi sikit masa nak matikan ra tu. Jangan hasir. Itu dia macam hilang sikit bunyi ra lah. Jangan hilang bunyi ra. Hasir. Baru dengar bunyi ra, dan bunyi ra itu nipis, ada getaran yang minimum, kemudian suara itu tidak terputus terus, dia ada suara yang mengalir sedikit. Hasir. Begitu. Okey, selesai.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.